Lepas itu satu lagi tu, rezeki Allah bagi apa tu? Keluarga kita. Pandang mak kita, pandang ayah, pandang anak-anak, bahagia itulah hadiah tak ternilai. Tak ternilai. Cakap macam kita pergi kenduri kan, tengok. Kenduri kenara tu bukan kenduri benar dah, yang sebenarnya adik-beradik nak kumpul. Kan nak duduk, nak berbual, nak cerita. Yang raya tu bukan apa tu, nak kumpul sesama kita. Benda tu tak payah paksa pun, tak payah paksa. Dalam hati kita, kasih sayang kita tu memang kat keluarga kita. Pandang anak, anak pandang mak pandang, lepas tu ada nak pula adik-beradik saya contoh kan. Mana ada siapa, tak ada yang cakap lurus je. Bergurau je. Tu yang mak tu jajab terolak tu. Kan, biar dia kolak ya kan. Iya. Kemudian yang kelima, pada kedua tangannya, dia tidak gunakan tangannya untuk perkara yang haram, tapi hanya menggunakannya untuk taat kepada Allah. Mana tangan ni buat kebaikan banyak-banyak, tolong orang. Contohnya ada setengah perkumpulan wanita, perempuan ni dia buat macam taman-taman perumahan, dia dah buat dah geng-geng sama dia sebulan RM50 contohnya. Sebulan RM10 ya cukup lah. RM10 katalah 10 orang dia kumpul RM10. Untuk apa RM10 ni? Rupa-rupanya bila berlaku kematian dalam kawasan taman perumahan tu, okey, dia akan gile-gile. Okey, masak kat rumah aku. Jadi rumah tu dekat-dekat lah. Jadi maknanya bila meninggal dunia tu, besok keluarga-keluarga dia suruh makan kat rumah kita selagi mana jenazah belum keluar daripada rumah. Kan kita suruh makan kat rumah kita. Kita masak, duit dah ada. Bagi makan, nak makan pergi rumahnya. Pergi rumah Cik Zainab kata, Cik Zainab kata dia masak. Lepas tu berlaku lah kematian kat rumah Cik Zainab ni, bukan nama sebenar. Dah keluarga datang tak boleh nak makan kat rumah tu sebab jenazah belum lagi dihantar lagi, belum tanam lagi. Jadi jangan pergi makan kat rumah Cik Leha kau. Cik Leha kau dia siap masak, pergi makan semua, pergi makan sana. Ya lapar, main lapar ya yang hidup ni kan. Jadi tak apalah, tak selera makan. Biasanya ahli keluarga memang makan je lah. Kan kita nak pergi ke kubur kan, nak tenaga lagi. Pergilah ke kubur pula, tengah panas torik pula kan. Oh lapar ada tu, yang ada yang pitam pingsan tu, tak makan tak apa. Jangan sampai tak makan, at least jamah kan. Cuma kat rumah tak boleh makan sebab jenazah belum simpan lagi. Kan? Jadi kita keluar pergi ke rumah yang lain. Tapi makan dah beri orang benar dah makan. Kan? Tapi makna dah ada dah, makna tidak membebankan. Jadi dia keluarga tu, dia punya kumpulan ni dah standby dah bantu. Tu benda baik yang kita boleh buat. Dengan nilai RM10, kebaikan yang kita buat apa? Nampak tak? Kita nampak orang nak pergi apa? Kita nampak budak tu nak sambung belajar, anak dapat masuk UPM, ada kenduri. Jarang-jarang ada tu ada. Pergi salam ni ambil lah duit belanja anak kau nak pergi belajar. Bagi RM50. Kita nampak biasa, rupanya anak tu dapat untuk yuran pertama dia masuk, dia campurkan duit RM50 tu. Duit yuran ni dalam RM2,000 lebih. Contohlah, kita bagi RM50. Dalam tu RM1,950, campur duit kita RM50 jadi RM2,000. Bayar yuran, dan bayangkan kebaikan yang anak tu buat selepas itu sebabkan sumbangan-sumbangan yang kita bagi. Mudah-mudahan budak tu berjaya kan. Kemudian yang keenam, pada langkah kakinya, yang mana dia tidak berjalan untuk maksiat, tapi berjalan untuk taat kepada Allah, mencari keredaan Allah, serta untuk bergaul dengan para ulama dan orang-orang yang saleh. Jumpalah orang-orang yang baik kan. Dengar-dengar ni hari ni kan, contohnya ada majlis, contoh ada buat kekah ke, Sabtu Ahad ada majlis ni kahwin. Itu pun sebenarnya benda yang baik. Majlis Matul Urus kita pergi dapat pahala. Sampingnya di sana kita mendoakan yang baik-baik, dan juga kita dapat bersilaturahim. Itu sebab saya pesan, kalau ada yang DJ tu dia nak pasang lagu jangan lagu yang menjerit-jerit. Satu. Yang kedua, pasang lagu yang lembut-lembut, dan jangan kuek bonan sampai orang tak boleh nak berburak buah kemah tu. Okey. Kau buat ana tutup radio kau dan tak bayar dah. Okey. Pasang lagu nasyid. Kompang pun senang sekarang ni, pelik. Orang betul mana datang bunyi kompang tu. Tiba-tiba dah ada bunyi. Tak adalah pakai kompang, nak pakai kompang pakailah. Kan. Lepas tu cakap dengan budak kompang tu, jangan lagu yang polik-polik nak kau nyanyi. Contoh kan. Ya di suasana kan, tapi jangan sampai kadang ada majlis tu dibantai pasang lagu kuek-kuek. Nak bercakap pun tak boleh. Apa? Tak ada. Pandi betul lah. Kita ni nak bersilaturahim, nak tahu ya Allahu Akbar, ada je kat sini. Saya ingat lagi saya pergi dekat majlis kenduri kahwin dekat Dewan Majlis Pembenaran Nilai. Masa tu bekas timbalan Naib Chancellor Yusim. Dia buat bunyi lagu nasyid dia pasang antara dengar dengan tidak.
Jadi kita berbual ni relax ya. Meriah juga, ramai juga orang datang. Lagi kuih bunyi kelontung-kelontang pinggan tu. Jadi makna kata orang ni ya itu hanya sekadar iringan saja. Yang mustahak apa orang tu lah dia. Pada jumpa kan, apa khabar, sihat. Kadang-kadang pergi kenduri jumpa lah kawan lama. Lah, kau buat apa sini? Apa kau nak kau dengan tuan rumah? Rupa salah kemah. Jangan salah kemah. Kenduri belah sanun lah. Tapi tak apalah, dapat jumpa kau. Kan? Pernah tak? Saya pernah kono tu, pergi ke Taman Dagang Ngampang. Rupa tiap-tiap lorong ada kenduri. Awak pun masuk dah, duduk dah, dah ambil nasi dah. Ni kawan dengan siapa? Kawan dengan ni. Dia pun bakal siapa tu kan? Orang tu tanya. Alamak payah ni jap. Siapa nama pengantin? Oh tu lorong belakang tu. Lorong belakang. Oh salah. Dia tahu lah tu lorong belakang kenduri. Orang taman ni pun satu hal. Tak boleh pakat kau buat hari lain-lain. Aduh kadang-kadang tu. Dia tak campur orang, dia tak peduli nak buat hari tu juga. Ada kan macam tu. Dia ada orang tu dia pergi dekat masjid nak buat kenduri ya. Mam, tarikh saya tarikhnya. Boleh tak alih tarikh lain? Imam cakap sebab hari tu dah ada orang lain nak ambil. Boleh tak kita buat esok tu? Saya just maklum ke imam ya. Imam nak ikut, tak nak ikut sudah. Umat cakap aduh pandai macam tu. Kan tak bagilah orang rasa pergi semua Jadi rumah kau macam kenduri kena selamat pun macam tu. Ada seorang sudah dia kata itu je minggu yang dapat saudara mara dapat balik. Macam ni lah. Nanti saya bincang dengan apa. Lepas tu beritahu macam ni, boleh tak kau buat lepas maghrib? Lepas maghrib. Maghrib pula kan. Lepas maghrib rumah orangnya, lepas isyak rumah dia. Jadi dua-dua rasa. Sampai rumah yang lepas isyak tu dah menung. Pada konyang kat maghrib tadi. Sudah kan. Tak apalah merasa dua kenduri malam tu. Tak apalah. Tapi adalah boleh pakat-pakat kan. Macam tu. Macam open house tu kadang-kadang. Dia dah tahu dalam taman tu. Dia buat jamuan. Okey, kau buat ku apa? Kau buat lah ku seboleh sampai ku 1. Kau seboleh sampai ku 3. Dan pula buat ku 3 sampai ku 6. Dan buat malam. Okey lah. Rezeki orang taman tu tak payah masak gitu. Hari ni tak payah masak. Hari ni open house. Jamuan rumah terkupak. Makan semua. Okey. Jadi langkah tempat-tempat yang baik, pergi masjid, pergi majlis ilmu. Lepas itu tiba ustazah kan. Ustazah yang jadi ketua bagi tahu ke Katih minggu ni kita nak buat solat sunat tasbih. Ramai-ramai. Jemput datang ramai-ramai. Dia tanya berapa banyak tasbih nak bawa? La ilaha illallah. Kau datang jelah. Kalau tak rati jangan tanya. Tanyalah bono-bono macam mana nak buat macam tu Kalau rati memang sah ada. Datang buat solat sunat tasbih. Solat tasbih ni seronok tau buat ramai-ramai kan. Ustazah pimpin bawa pulau sampai sunnah. Kalau buat sendiri kadang payah. Bayangkan satu solat kita bertasbih beratus-ratus kali kita tasbih kan. Buatlah. Kadang dah terlupa pula tadi dah tasbih lu. Turun nak balik kan. Buat. Kat Makkah Madinah senang benar buat kan. Kat sini pula payah benar kan. Tu yang buat berjemaah tu senang sikit ikut saja. Lepas itu mula ni pula senyap sazah ni. Lama pula rukuk. Saya sakit belakang lah. Lepas itu mula lah ke sebelah tu duduk ke kursi pula tu. Untunglah kau kursi tu kan. Contoh. Kan tak ada dah sama yang kita ni. Yang penting tasbih tu banyak-banyak kan. Tasbih banyak. Kemudian ketujuhnya. Terlihat ketakutan itu pada ketaatannya. Dia menjadikan ketaatannya semata-mata untuk mencari keredaan Allah. Takut dia pada riak dan munafik. Barang siapa melakukan 7 perkara tersebut, maka dia termasuk dalam kategori orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hijr ayat 45, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dalam kebun-kebun dan mata air syurga. Seolah-olah juga Allah menyatakan sesungguhnya pada hari kiamat mereka selamat daripada api neraka. Dan seharusnya seorang mukmin harus berada di antara rasa takut dan berharap. Dia harus sentiasa mengharapkan rahmat Allah, tidak berputus asa mengharapkannya. Sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah, jangan engkau berputus asa terhadap rahmat Allah. Surah Asy-Syura ayat 28. Jangan putus asa. Ustaz, saya dah sakit dah, Ustaz, saya kanser dah stage 3 dah. Biasa orang akan mengadu kan. Tetapi bila sakit tu jangan putus asa pada rahmat Allah. Ada orang sakit kanser bertahan sampai berpuluh-puluh tahun pun ada. Tapi ikhtiar. Gembira je kita sebab bukan apa? Allah bagi satu penyakit kat kita, tanda Allah ingat kat kita, Allah sayang kat kita.
Kan? Cakap senang ustaz tak rasa. Okey, memang betul kita tak rasa. Tetapi sebenarnya orang yang beriman, yang percaya pada ketentuan Allah, dia akan cakap hebatnya engkau, kerana Allah bagi kau kekuatan untuk menghadapi penyakit seperti ini. Sebab kita baca hari-hari tapi kita tidak meyakininya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan timpakan sesuatu pada kita melainkan yang kita mampu. Allah dah sukat dah kemampuan kita, kita boleh. Itu sebab Allah bagi kat kita. Tapi kita malas nak memampukan diri kita. Cakap taruhlah dah ni, mati lagi baik. Apalah jadi, mampulah. Dan so makbul. Jangan kuatkan semangat, kan?